بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره وولاه ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وحكمة. Sambungan perkara yang membatalkan dua kalimah syahadah. Yang ketiga, beramal bukan kerana Allah. Tidakkah kita berikrar mengikut firman Allah Subhanahu wa taala, inna salati wa nusuki wa mahya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu ana awwalul muslimin. Surah Al-An'am ayat 162 hingga 163. Maksudnya, sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku, matiku hanyalah kerana Allah, Tuhan semesta alam. Tiada sekutu baginya. Begitulah aku diperintah, dan aku adalah julung-julung orang yang Islam. Ini asalnya ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam yang dibaca oleh kita dalam doa iftitah permulaan sembahyang. Disunatkan menyatakan bahawa seluruh kehidupan kita adalah kerana Allah, khususnya sembahyang, ibadah-ibadah yang lain, hidup sehingga mati, semuanya kerana Tuhan Allah yang mencipta seluruh alam. Kerana kita berada di bawah perintah Allah. Bukan sahaja Allah menjadikan kita, Allah menetapkan kepada kita hukum-hukum. Sama ada hukum fitrah, hukum tabi'i semula jadi, yang ada pada semua makhluk, ataupun hukum taklifi yang dibebankan kepada kita, yang boleh kita pilih. Tetapi ada di sana yang wajib kena buat. Kalau tak buat, dosa. Perkara yang dilarang, berdosa kalau kita buat. Kita tinggal dapat pahala. Perkara yang disunatkan, kita tak buat, tak berdosa, buat boleh pahala. Perkara yang harus diizin oleh Allah Ta'ala, tak ada dosa pahala disebutnya. Tapi kalau kita buat kerana diizin oleh Allah Ta'ala, dia harus boleh pahala juga. Dia beri kelebihan kerana kita taat pada Allah Ta'ala. Bahawasanya yang dikatakan ibadah itu ialah khusus kepada sembahyang, puasa, zakat dan haji sahaja. Bahkan semua amal saleh yang dikosakkan kerana Allah SWT adalah juga dikira ibadat. Dan amal-amal yang seperti itu kalau dikosakkan kerana yang lain tanpa Allah, tanpa izinnya, maka dianggap syirik. Sesungguhnya amalan yang telah menjadikan seseorang itu syirik adalah terlalu banyak. Semua amalan kita mesti kerana Allah Ta'ala. Jangan tujuan kerana yang lain. Kalau kerana yang lain jadi syirik. Syirik ni kita akan baca ada dua jenis. Ada syirik jali, ada syirik khafi. Syirik yang jali ialah syirik yang nyata, yang terang-terang, terbuka. Aku tak mau sembah Allah Ta'ala, berkata begitu.
Itu membatalkan 2 kalimah syahadah. Adapun syirik yang tersembunyi, mari perasaan dalam diri kita nak tunjuk ke orang, bukan kerana Allah Ta'ala, mari terletak. Yang dibahaskan oleh ilmu tasawuf, ini boleh mengurangkan pahala, kadang-kadang membatalkan pahala. Membatalkan pahala. Orang tak tahu, kita dengan Allah Ta'ala saja. Dan para ulama membahagikan ibadat itu. Ada perkara yang diwajibkan niat. Tak ada khilaf kalangan ulama, kena ada niat. Yang nyata ibadatnya, semayang, puasa, zakat, haji, yang nyata kena ada niat. Dalam mazhab Syafi'i, niat itu berlafaz. Mazhab lain tak berlafaz. Tak berlafaz. Semua mazhab lain kata tak berlafaz. Syafi'i kata saja berlafaz. Dan di sana ada amalan-amalan yang khilaf ulama. Wajib niat atau tak wajib niat? Wajib ke tak wajib niat? Ada khilaf ulama. Syafi'i kata wajib. Mazhab yang kata tak wajib niat. Wudu, mandi wajib. Ini ma'khulatul makna, ghairu ma'khulatul makna. Yang diakalkan maknanya. Bila kita basuh anggota kita, anggota wudu, jadi wudu lah. Mazhab lain kata tak ada niat pun tak apa. Syafi'i kata kena ada niat. Mazhab Syafi'i kata kena ada niat. Syafi'i kata kena ada niat. Mazhab lain kata tak ada niat pun tak apa. Sah, dah sah lah. Ini benda khilafiyah. Ada orang duduk kira hari sampai habis subuh, waswah ambil semayang. Ini masalah khilafiyah. Niat begitu juga. Takbir itu nak suruh air teritah, niat itu sampai waswah 10 kali takbir. Padahal diwajibkan sekali saja. Kalau 10 kali itu ikut setan lah. Nabi suruh takbir sekali je. Takbir sekali cukup lah. Ini faham 45 kali takbir. Ini ikut setan. Setan kacak kita. Kita pergi ikut dia. Ini jadi punah. Jadi punah kita tak sedar. Ini perkara yang merosakkan amalan kita, diganggu oleh syaitan kerana ikut waswas. Waswas ni siapa dia? Syaitan. Kita betul-betul waswas. Saya waswas, saya waswas. Was-was pada syaitan. Amun syaitan was-was tu. Jadi mudah ulang takbir tu ikut syaitan lah. Duduk kira hari acak kali tu ikut syaitan lah. Alladhi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Syaitan yang mewaswaskan hati manusia itu daripada jin dan daripada manusia. Manusia kita nampak. Jin kita tak nampak. Mewaswaskan hati kita. Jadi penyakit waswas ni mudah je buang sebenarnya. Kita tahu ini syaitan, dah ikut dia lah. Kalau ikut dia tu ikut syaitan lah. Mengacaukan amalan kita. Ini kena kata. Ini perbahasan ulama. Jadi ulama Syafi'i ini dia halus sikit. Nak kena ada niat mereka. Ulama mazhab lain mengatakan kalau yang ma'qulatul makna, yang diakalkan maknanya, macam basuh najis. Basuh najis tu, basuh najis. Dia memang ada kosak tu, kita tak sebut pun tak apa. Bukan bila nak basuh saya ayang saja aku basuh saya ayang. Niat begitu? Tidak. Kita basuh lah, ada tujuan itu. Itu dinamakan ada kosak dia. Yang kita kena faham. Ini perbincangan bahas panjang ulama-ulama sampai karang kitab duduk bahas pasal ni. Habis masa je. Duduk karang kitab bahas bab niat. Duduk mengajar sampai bab niat sampai habis masa. Akhirnya bab betul Fatihah pun tak cara duduk betul niat. Ini masalah yang berlaku dalam masyarakat kita. Di antaranya orang kata kita tahu kaum muda pula. Ini kaum tua semua hak Nabi ajar. Hak Nabi ajar ni. Nabi ajar begitulah. Nabi tak ajar payah. Sebab tu orang masuk Islam ramai-ramai. Zaman Nabi ramai-ramai masuk Islam, ramai awal Islam, ramai-ramai. Tak memayahkan. Yassiru wala tu'assiru. Mudahkan jangan payahkan, Nabi kata. Inilah hak Nabi ajar sungguh. Hak muda ni muda tak pakar, muda apa? Tak tahu hak mana muda mana tua. Kena faham. Ini yang betul-betul Nabi ajar dan ulama-ulama mazhab dia berbincang saja masalah ini. Bahkan dia tidak khilaf. Syafi'i anak murid pada Abu Hasan Asy-Syaibani, Abu Yusuf murid pada Abu Hanifah. Kediang.
Syafi'i pula mengaji dengan Imam Malik, Imam Mazhab Maliki. Imam Abi Hanbal mengaji dengan Imam Syafi'i. Daud Zahiri mengaji dengan Imam Syafi'i. Ini ulama-ulama ni mengaji antara satu sama lain. Kita tak mula ni duk balah sama sendiri. Duk balah ulama dengan ulama anak murid pening. Zaman dulu ulama-ulama ni dia berkhilaf, dia mengaji, belajar sama-sama dia. Mengaji tak jadi masalah. Termasuklah Abu Hanifah belajar dengan Al-Baqir. Al-Baqir ni mazhab Syiah. Abu Hanifah mengaji dengan dia. Ada orang mazhab Hanafi. Kita duk kata hang ni sesat, hang ni tak sesat pula dah. Ini selalu habis. Kerana kita tak baca sejarah. Sejarah kita tak baca hukum-hukum saja. Sejarah hukum kita tak baca. Ini jadi satu masalah. Jadi masalah niat ni penting, sangat penting. Itulah yang pentingnya ialah keikhlasan kerana Allah Taala. Kita tidak riak, tidak ujub, tak kagum diri sendiri, tak sombong. Ini perbahasan ilmu tasawuf. Sesungguhnya amalan yang telah menjadikan seseorang itu syirik adalah terlalu banyak. Kalau ini kita tak tahu. Menyebabkan syirik jadi banyak. Di antaranya ialah beramal di atas dasar kebangsaan, nasionalisme atau perkauman. Beramal di atas dasar kaum, atau dasar bangsa, dasar pok. Ini haram, ini sesat. Kita tak faham benda ni. Ini yang berlaku dalam masyarakat. Semangat kaum. Beramal di atas dasar kebangsaan, nasionalisme atau perkauman, bila mana dasar ini dijadikan tujuan. Berjuang kerananya, berucap kerananya, dan menyeru ke arahnya dengan semangat asabiyah, fanatik, degil, maka pegangan dan amalan itu dianggap syirik dan membatalkan dua kalimah syahadah kerana Allah Taala memerintahkan supaya kita beramal kerananya, berjihad kerananya, berjuang kerananya. Apabila kita melakukan itu semua kerana bangsa kita, semata-mata adalah batil. Boleh jadi kadang-kadang kita menentang mereka kerana mereka kafir. Nabi lawan orang Arab. Bila orang Arab tu kafir, Nabi serang negeri Mekah. Masa Mekah ditakluk oleh kafir, serang negara dia sendiri, tawan. Ini kerana Mekah ditakluk oleh jahiliah. Jahiliah mengatakan Mekah tu bukan jahiliah Cina, India, jahiliah Arab. Nabi lawan, menunjukkan perjuangan bukan atas nama kemaksaan kita kena sedar. Sayang pada bangsa tak apa, kasih pada bangsa tak apa, sayang pada kaum tak apa. Semua Nabi-Nabi buat dalam Quran. Nabi Nuh, ya qaumi abudullah, wahai kaum yang aku sayang, sembahlah Allah. Nabi Hud, ya qaumi abudullah, wahai kaum yang aku sayang, sembahlah Allah. Nabi Saleh, ya qaumi abudullah, wahai kaum yang aku sayang, sembahlah Allah. Quran sebut Nabi sayang kaum dia. Kemudian Nabi kita Allah Ta'ala berfirman, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada anak beranakmu yang dekat, keluargamu yang dekat. Ajak mereka kepada Islam. Sayang, selamatkan kaum kepada Islam. Sayang pada kaum tak jadi salah. Sayang pada bangsa tak jadi salah. Yang salahnya jadikan akidah, perjuangan. Asal bangsa mesti kita bertahan. Salah pun bertahan juga. Zalim pun bertahan juga. Tak betul pun bela juga. Ini tak boleh. Tak boleh sekali-kali. Tuhan sebut dalam Quran, wa li'mannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu ya'dilu huwa aqrabu lit-taqwa. Jangan dengan sebab kamu benci pada suatu kaum, kamu tidak berlaku adil. Tidak boleh. Berlaku adil lah. Adil lebih hampir pada takwa. Walaupun kita benci terhadap mana-mana kaum, mesti adil. Tidak boleh. Tak boleh. Kita kena adil walaupun kaum lain, puak lain, mesti adil. Kerana puak kita bela walaupun dia salah. Ini salah dari segi dua kalimah syahadah. Pernah berlaku dalam perang Uhud. Ada dua mayat. Nabi kata mayat ni masuk neraka. Nabi kata mayat ni masuk syurga. Orang tengok mayat masuk neraka tu, dia perang dia orang Islam. Perang dia orang Islam.
Banyak dia masuk neraka tu, orang tengok dia kafir macam mana ni, Nabi kata masuk syurga. Rupanya hak perang dia orang Islam ni, dia orang Madinah. Dia dah ikut Nabi. Perang di atas semangat nak pertahankan Madinah. Kan orang Mekah mari serang Madinah, bukan mempertahankan Islam. Mempertahankan Madinah semata-mata. Maka mati dia tidak kerana Islam. Adapun hak yang masuk syurga tadi, orang tengok dia tu Yahudi lah. Rupanya orang nak pergi perang dia masuk Islam, orang tak sedar. Dia ikut perang dari pihak Nabi dalam keadaan dia sudah masuk Islam. Ada orang seorang dua je, seorang tahu dia masuk Islam. Maka dia masuk syurga. Ini dia. Kita kena sedar. Jadi perkara akidah ni sangat penting. Seseorang Muslim itu tidak menilai sesuatu tindakan menurut kepentingan kaumnya sahaja, tetapi mestilah menurut apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minna man da'a ila asabiyyah, wa laysa minna man mata ala asabiyyah." Rawahu Muslim wa Abu Daud wa Nasa'i. Walaupun lapak-lapaknya berlainan, maksudnya sama. Maksudnya bukan dari kalangan kita orang-orang yang menyeru ke arah asabiyah. Bukan dari kalangan kita orang mati di atas dasar asabiyah. Para sahabat Rasulullah SAW pernah bertanya, "Wal asabiyatu ya Rasulullah?" Maksudnya apakah dia asabiyah itu wahai Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, "Al-asabiyatu an tu'ina qaumaka 'ala zulmi." Maksudnya asabiyah itu ialah kamu menolong kaummu di atas dasar kezaliman. Kaummu zalim, buat salah, membela dia, mempertahan dia walaupun dia zalim. Ini asabiyah. Zalim menurut Islam ialah sesuatu yang lain daripada hukum Allah SWT, atau menyalahgunakan hukum Allah SWT. Zalim itu apa makna dia? Zalim ni ialah tak ikut hukum Allah Ta'ala, ataupun menyalahgunakan hukum Allah Ta'ala. Guna hukum Allah Ta'ala tak betul. Contohnya hukum orang berzina, saksi tak jalan, saksi tak nyata, tak, dia jadi hakim, keterangannya tak ada, ini salah, tak boleh, tak boleh. Dengan sebab itu kena bergaduh jadi zalim. Ataupun tak ikut hukum Allah Ta'ala, Allah Ta'ala kata hukum begini, hukum kot lain, itu tak boleh. Dengan sebab itu dalam Islam dibenarkan adanya wakalah. Wakalah ni istilah sekarang ni ialah peguam, lawyer. Lawyer ni dia boleh bela siapa-siapa yang dituduh. Kerana mengikut hukum Islam, orang yang dituduh adalah tidak bersalah. Dia baru dituduh, tak bersalah lagi. Seorang hakim dalam mahkamah Islam, dia mesti mencari jalan bagaimana nak bebaskan orang itu. Bukannya nak jatuh juga macam mana pun, nak hukum juga, itu tak boleh. Bila seorang tadi tuduh, dia anggap dia tidak bersalah, dan cari poin, cari hujah mana yang boleh membebaskan dia. Di sinilah dibenarkan ada peguam, ada pembela. Walaupun dia dituduh, ada pembela. Kalau ada keraguan, tudra'ul hudud bisyubhat, hukum hudud ditolak bila ada kekeliruan. Kalau ada kekeliruan, ditolak, tidak boleh. Ada kekeliruan. Pernah Saidina Umar sudah semayang, Umar kata, aku bertemu ada orang lelaki, orang perempuan, dua-dua orang melakukan perkara yang tidak senonoh. Tak senonoh. Dia tak sebut lah berzina, tak senonoh. Macam mana aku boleh hukum dia? Lalu seorang sahabat kata, wahai Amirul Mukminin, sekiranya Amirul Mukminin tidak boleh mendatangkan 4 orang saksi, kami sebat Amirul Mukminin sendiri. Senama kata, aku tak tengok apa pun. Tarik terus. Aku sebatmu. Sebat. Kerana tuduh orang yang tidak ada saksi. Tarik, tak boleh. Ini. Dengan sebab itu, dibenarkan dengan tujuannya untuk mencari, takut ada kekeliruan. Ini tak salah. Kalau ada orang kata, ada ahli bela ni orang salah, ada ahli bela ni orang bunuh orang, tak ahli bela, maka
Itu tak betul. Dari segi kaedah hukum Islam, tak betul. Kerana hakim mesti cari jalan. Cari takut sama ada dibebaskan ataupun diringan ke hukuman kepada takzir. Begitu. Bukan kena hukum orang, dia tidak. Kerana hukum Islam ni lebih pada mendidik. Kesilapan seseorang hakim, salah seseorang hakim, membebaskan orang yang dituduh, lebih baik daripada kesilapan menjatuhkan hukuman terhadap orang yang tidak bersalah. Ini. Hakim silap bebas orang. Silap bebas orang yang dituduh. Dia silap, dia salah. Lebih baik daripada silap, dia jatuh hukum. Ini. Kan ada hukum Islam. Ini berlalunya Islam. Jadi ini kita kena tengok sistem kehakiman dalam Islam. Kena baca habis. Jangan cakap baharam-baharam. Ini banyak orang suka cakap baharam-baharam hari ni. Zaman-zaman ni nak cakap baharam-baharam ni banyak. Jadi kita tengok semua kaedah-kaedah kehakiman dalam Islam. Adapun perasaan kasih pada bangsa dan kaum di atas jalan yang sebenar dan diizinkan oleh Allah SWT tidaklah dinamakan asabiyah. Kerana semua pada Rasul alaihi wassalatu wassalam sangat kasih sayang kepada bangsa masing-masing. Bahkan Rasul ni sayang pada semua manusia. Nabi kita Muhammad SAW kalau boleh nak suruh semua manusia masuk Islam mereka. Tapi apa boleh buat? Ada orang yang terima hidayah. Ada orang yang tak terima hidayah. Ada orang yang layak, ada orang yang tak layak di sisi Allah. Begitulah juga halnya beramal kerana negara atau tanah air atau kenegerian boleh dianggap syirik jika sekiranya itu semua menjadi matlamat amal. Kerana seseorang Muslim itu tidak berhubung dengan tanah airnya, hanyalah suatu makna penyerahan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia beramal untuk kepentingan tanah air dan penduduknya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun juga negara atau tanah air menjadi kiblat amal dan tidak lagi kerana Allah Subhanahu Wa Taala, maka itulah yang dia amalannya dianggap syirik. Dan Allah SWT mencela kaum yang bergantung dengan tanah airnya semata-mata. Allah Ta'ala cela kaum yang bergantung tanah airnya semata-mata, itu kaum Yahudi. Firman Allah Ta'ala, walau anna katabna alaihim an iqtulu anfusakum aw yakhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tasbida. Surah An-Nisa ayat 66. Maksudnya, dan jika kami wajibkan atas mereka, bunuhlah diri-diri kamu atau keluarlah dari kampung-kampung kamu. Nasib mereka tidak melakukannya kecuali sedikit di kalangan mereka. Padahal jika mereka kerjakan apa yang mereka dinasihatkan, nasib itu lebih baik bagi mereka dan lebih tetap kepada mereka. Ini berlaku kepada orang Yahudi bila Nabi Musa tinggal mereka kerana bermunajat pada Allah Ta'ala, suruh ikut belakang. Allah Ta'ala baru saja selamatkan mereka daripada kezaliman Fir'aun secara mukjizat. Secara mukjizat luar biasa. Mereka menyeberangi Laut Merah dengan mukjizat Nabi Musa AS yang diberi oleh Allah Ta'ala. Bila Fir'aun balas tenderanya kejar, Tuhan perintah Nabi Musa pukul laut dengan tongkat, jadi lorong-lorong. Air laut jadi naik macam bukit, ada lorong-lorong. Bani Israel melamatkan diri dengan mukjizat pelik luar biasa. Terus berjemerang laut itu melalui lorong-lorong. Bila mereka sampai seberang, Firaun kejar ke belakang, sampai tengah laut, laut takut balik. Ini luar biasa. Ini kaum Bani Israel. Tetapi mereka tak syukur pada nikmat Allah Ta'ala. Bila Nabi Musa tinggal dulu je, pergi menajak di Gunung Tur Sinai, menghadap Allah Ta'ala, nak terima kitab Taurat. Tiba-tiba mereka digoda oleh Samiri. Mereka buat patung lembu, sembah patung lembu. Sembah patung lembu. Allah Ta'ala laknat mereka. Allah Ta'ala hukum mereka supaya bunuh sesama mereka. Bunuh sesama mereka. Allah Ta'ala sangat murka. Mungkin nak bunuh, tikang sama-sama. Mereka tak sanggup. Minta digelapkan, lalu digelapkan. Matahari gelap, tikang sama-sama sendiri.
Ini hukum Allah Ta'ala terhadap Bani Israel. Allah Ta'ala sangat murka pada Bani Israel kerana tak syukur pada nikmat Allah Ta'ala. Baru je Allah Ta'ala selamatkan mereka, sembah patung lembu. Ini perkara Yahuduh, orang Yahudi. Sedikit sahaja yang tetap dengan Nabi Musa AS. Ini berlaku dalam sejarahnya. Adapun Nabi kita Muhammad SAW, masa perang Badar, ketika berlaku kepada Nabi berdoa, Allahumma in tahlik hadhil isabatu la tu'bad. Ya Allah, ya Tuhanku, sekiranya binasalah pasukan yang kecil ini, tidak ada lagi orang beribadat padamu, wahai Allah, wahai Tuhan. Ini doa Nabi. Allahumma in tahlik hadhil isabatu la tu'bad. Kalau pasukan yang kecil ini kalah, tak ada lagi orang beribadat padamu, wahai Tuhan, wahai Allah. Nabi tak kata, kalau kami kalah, habislah tanah air akan dijajah. Tanah air akan ditawan. Anak isteri akan ditawan. Harta akan dirampas. Rumah-rumahnya ambil diorang. Habislah. Nabi tak kata begitu. Nabi kata, la tu'bad. Kalau kami kalah, tak ada lagi orang yang beribadat padamu. Yang penting beribadat pada Allah Ta'ala. Harta benda, segala-gala nikmat itu kedian. Itu kemudian, itu alat saja untuk beribadat pada Allah Ta'ala, menyegarkan tubuh kita, menyenangkan kita supaya boleh buat ibadat dengan tenang. Itu bukan tujuan kehidupan kita. Orang kata manusia ni makan untuk hidup dan berbakti kepada Allah Ta'ala, bukan hidup dia untuk makan. Kalau hidup dia untuk makan semata-mata, makan tidur, tujuannya makan. Atau boleh makan sudah, atau boleh peti sudah, boleh makan senang. Tak ada beza dengan lembu, dengan kubah, dengan kambing, dengan babi. Tak ada beza. Dengan binatang, tak ada beza. Beza kita manusia ni dengan binatang ialah tujuan beribadat pada Allah SWT. Ini kita kena sedar. Dengan sebab itulah diberitahu sungguh-sungguh dalam perkara ini. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Sabda Rasulullah SAW, al-a'immatu min Quraisy. Para pemimpin hendaklah daripada Quraisy. Riwayat Imam Ahmad At-Tabarani dalam Mu'jam Al-Awsat. Para sahabat membuat keputusan begitu kerana melihat kepada kekuatan pengaruh ialah perkara yang penting. Imam Al-Juwaini, Imam Al-Haramain Al-Juwaini dan Ibn Khaldun menjelaskan bahawa syarat ini tidak kekal hanya kepada kaum Quraisy. Kerana yang dimaksudkan ialah pemimpin yang mempunyai pengaruh daripada kekuatan kaumnya. Maksud hadis ini bukan selama-lama sampai hari kiamat orang Quraisy. Tidak. Bila orang Quraisy sudah lemah, orang Quraisy tak kuat lagi dengan Islam, kaum lain ramai masuk Islam. Kaum lain kuat, maka kaum lainlah yang boleh memimpin orang Islam. Syarat ini tak kekal. Syarat ini ada sebab, ada maqasid syariahnya. Iaitulah kaum yang kuat pengaruhnya yang boleh menguasai, melaksanakan. Kalau kaum pemimpin daripada kaum yang tidak kuat, pemimpin itu orang tak takut, tidak ada kehebatan bagi dia orang lawan dia. Mesti didukung oleh kaum. Ini ulasan Al-Imam Al-Juwaini, Imam Al-Haramain Al-Juwaini, seorang ulama dalam mazhab Syafi'i. Al-Juwaini dan Ibn Khaldun dalam mazhab Maliki mengulas perkara ini. Penjelasan ini menjadi realiti yang diamalkan dalam masyarakat Islam kerana kepimpinan negara tidak kekal dalam tangan pemimpin berbangsa Arab. Sebaliknya bertukar kepada bangsa Kurdi, Turki dan lain-lain mengikut pemimpin daripada bangsa yang kuat anutan dan pegangan mereka kepada Islam. Ini Tuhan sebut dalam Quran, wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum thumma la yakunu amsalakum.
Jika sekiranya kamu bakhil, kedekut, tak mau menyumbang untuk menegakkan Islam, wahai orang Arab, Tuhan tukar kaum lain. Mereka tidak seperti kamu. Illa tanfiru yu'adzibukum 'adzaban aliman wa yastabdil qauman ghairakum. Jika sekiranya kamu tidak keluar untuk berjihad, menegakkan Islam, Tuhan tukar kaum yang lain daripada kamu. Bukan orang Arab lagi. Bukan orang Arab lagi. Ini disebut. Ada hadis diriwayatkan, masa tu ayat ni Nabi tepuk bau Salmanul Farisi. Innahum min qaumi hadha. Law kanat ad-din bis-suraya lana lahu rijalun min al-furs. Nabi kata, mereka dari kaum ini, tepuk bau Salmanul Farisi. Kalau agama duduk di bintang Suraya, nasa dicapai oleh kaum daripada ini, Salmanul Farisi. Ini ada hadis yang meriwayatkan. Orang Arab kata dia tak orang Arab kata dia tak Arab dan dia sama. Ini. Kemudian bertukar kaum Kurdis. Masa Baitul Maqdis ditakluk oleh tentera salib Kristian selama 100 tahun. Yang memimpin tentera Islam membebaskan Baitul Maqdis pada masa itu ialah Salahuddin Al-Ayyubi, kepada orang Kurdis, bukan orang Arab, yang memimpin berperang lawan tentera salib. Masa kaum Tatar dulu pada itu lagi menakluk Baghdad, menakluk Asia Tengah, habis takluk. Yang memimpin orang Islam mengalahkan tentera Tatar ialah Sultan Saifuddin Zahir. Bebas. Ini daripada orang Turki. Ini berlaku. Di zaman mutakhir, kuasa besar orang Islam di tangan Osmaniyah Turki. Bila orang Turki menguasai kaum, menguasai dunia Islam, dia jadi kuasa besar. Semua wilayah Islam duduk di bawah naungan dia. Realiti hari ini di Malaysia menunjukkan Melayu ialah bangsa paling ramai menganut Islam. Maka pemimpinnya sekarang hendaklah dalam kalangan orang Melayu yang mempunyai ketokohan dari sudut kepimpinan Islam. Sekiranya bangsa lain lebih ramai yang menganut Islam, maka tokoh daripada kalangan mereka itulah yang dipilih menjadi pemimpin negara. Itu kaedahnya. Oleh kerana majoriti orang Islam adalah Melayu. Orang Melayu. Melayu lah. Dengan syarat Melayu tu ramai orang Islam. Kalau Melayu loleh-loleh, kaum lain pula masuk Islam, kaum lain layak jadi pemimpin. Bukan orang Melayu lagi. Ini kena sedar. Jangan duk main Melayu-Melayu je. Kesemua sahabat radhiyallahu anhum memberikan bai'ah kepada Abu Bakar radhiyallahu an, walaupun ada yang menyusul kemudian untuk membai'ah khalifah. Hal itu berlaku sama ada mereka tidak bersetuju pada peringkat awal ataupun mereka berada di luar Madinah kerana menjalankan tugas. Kemudian mereka berbai'ah dan menyokong kepimpinan Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Bila Abu Bakar dilantik jadi khalifah di Saqifah Bani Sa'idah, semua sahabat melakukan bai'ah. Walaupun ada yang akhir, Sayyidina Ali akhir. Kerana Sayyidina Ali tak ada dalam majlis. Dia anak beranak yang dekat dengan Nabi, sangat sedih. Selesai urusan jenazah, tak ada dalam mesyuarat. Ada sahabat-sahabat duduk di luar wilayah, balik bawa bai'ah pada Bakar jadi ketua negara. Semua riwayat yang mempertikaikan para sahabat hendaklah ditolak dengan sekeras-kerasnya, terutamanya mereka yang berani menghina dan mempertikaikan kewibawaan para sahabat radhiyallahu anhum kerana ia bercanggah dengan Al-Quran dan hadis. Jangan cela para sahabat. Kerana ada puak-puak di kalangan Syiah dan kalangan Khawarij mencela para sahabat. Ini salah. Oleh kerana itu, Imam Khamenei yang jadi pemimpin Iran sekarang ini melarang orang-orang dia mencela para sahabat. Bahkan ada ulama-ulama yang cela para sahabat, diambil tindakan. Dihalau keluar, tak boleh duduk. Duduk di London pun ada orang putih pera pula. Orang putih pera. Ini ada ketegasan dia dalam masalah ini. Tak benar. Dan Muktamar Islam telah membuat keputusan, Muktamar Ulama
Yang diadakan di Mekah berapa tahun dulu. Membuat keputusan bahawa 8 mazhab yang ada pada hari ini adalah orang Islam. Orang Islam. Iaitulah dalam mazhab Sunni, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Zahiri. Yang ada pengikut pada hari ini. Dalam Syiah, mazhab Imamiyah dan Zaidiyah. Dalam Khawarij, mazhab Ibadhi, penerus Uman. Ini dianggap sebagai orang Islam. Dianggap sebagai orang Islam. Mereka pergi ke Mekah, semayang. Cuma masalah-masalah faruk saja beza dengan kita. Masalah cabang saja. Mereka pergi. Kalau orang Iran dia pergi ke Mekah, dia buat umrah, kita tak boleh tudung kepala orang lelaki. Dia tukuk bah dia buang. Dengan tukuk-tukuk bah dia buang. Kalau kita pergi Mekah tengok bah tak ada tukuk. Itu orang Iran tu. Dia benar kan? Tak jadi masalah. Itu hal dia. Itu hal dia. Itu jadi masalah. Jadi jangan kita anggap hak ni kafir, hak ni Islam, ni kafir, hak ni Islam. Sekarang ni penjajah telah melagakan orang Islam. Lagakan Sunni dengan Syiah Ibadhi, lagakan Sunni dengan Sunni. Laga. Ini penjajah, kerja penjajah. Lagakan Sunni dengan Syiah, kemudian Syiah dengan Sunni, Sunni dengan Sunni, Syiah dengan Syiah, dilagakan, dipecahkan. Dilagakan pula satu sama lain, memecahkan orang Islam. Sunni dengan Sunni, balah pasal akidah, Salafi tak Salafi, Syafi'i tak Syafi'i, Hambali, Hanafi tak Hambali. Ini ban. Bukan Sunni dengan Syiah saja, Sunni dengan Sunni, Syiah dengan Syiah, dilagakan, berkelahi, berlawan dalam masalah-masalah faruk. Ini mereka nak lagakan masalah cabang. Masalah cabang ni masalah khilaf kerana kepahaman dalam memahami bahasa Arab yang luas maknanya, dan kerana sahabat-sahabat ada yang ditugaskan oleh Nabi jauh daripada Madinah. Mu'ad bin Jabal ditugaskan Yaman. Abdullah bin Abbas ditugaskan di Taif. Abdullah bin Umar ditugaskan di Mekah. Ada sahabat ditugaskan macam-macam daerah. Bila Nabi buat sesuatu, dia tak ada. Maka pandangan dia lain. Contohnya, qunut. Nabi baca qunut nazilah. Bila berlaku peristiwa Ar-Raja' Bi'ru Ma'unah, Nabi baca qunut masa sembahyang, baca qunut. Jadi mazhab Syafi'i kata sembahyang subuh kena ada qunut. Mazhab yang kata tak ada qunut, tak ada qunut. Kecuali ada nazilah, ada wabak, ada masalah perang, boleh baca qunut. Dalam keadaan lain tak baca qunut, balah bab tu je. Kemudian aula mastumun nisa, ataupun kamu menyentuh perempuan. Bila ambil wuduk menyentuh perempuan, hilang air sembahyang. Aula mastumun nisa, aula mastumun nisa, bahas. Adakah lamastumu sentuh kulit dengan kulit? Lamastumu sentuh kulit dengan kulit? Ada ulama kata lamastumu dengan makna bersetubuh, bukan sentuh kulit dengan kulit. Ada ulama kata begitu. Kerana Nabi menyentuh isteri dia. Nabi pergi sembahyang. Nabi pergi sembahyang. Syafi'i kata tidak, sentuh kulit dengan kulit batal sembahyang. Mazhab lain kata sentuh kulit dengan kulit tak hilang air sembahyang. Ini khilaf masalah cabang. Wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bain. Wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum ila al-ka'bain. Yang ini baca pada datah wa arjulakum, ini baca pada wa arjulikum. Dua-dua qiraat ni ada. Dua-dua bacaan ni ada riwayat. Wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bain. Dan basuhlah dan sapulah kamu akan kepala kamu, dan basuh dua kaki kamu. Dua kaki kamu. Wa arjulakum. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum. Orang mengaji nahwu kata wa arjulakum ni ataf kepada wa faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq. Ataf kepada
Ighsilu aydiyakum, basuh tangan hingga 2 siku dan basuh 2 kaki. Ada ulama kata tidak. Wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum. Wa arjulikum ni atas kepada wamsahu bi ru'usikum. Dan sapuhlah kamu akan kepala kamu dan 2 kaki kamu. Sapuh 2 kaki. Kaki tak basuh. Ini khilaf. Dalam masalah qiraat, masalah bacaan. Orang mengaji tajwid ni dia mengajilah qiraat ni. Qiraat ni kadang-kadang khilaf. Menjadi khilaf dalam masalah cabang. Masalah cabang. Kadang-kadang wakaf. Wakaf itu ada makna. Wakaf di sini bila wakaf makna lain. Bila wasaf makna lain. Ini timbulnya khilaf ulama. Ini masalah-masalah furu', masalah cabang saja. Jadi jangan berbalah. Ulama-ulama zaman dulu tak berbalah. Bila orang tanya Imam Malik, Imam, anak murid ni siapa ini wan dia kata lain, imam kata lain, dia kata lain. Imam Malik kata boleh jadi pendapat siapa yang betul, pendapat aku salah. Tetapi mengikut kajian aku beginilah kata Imam Malik. Imam Malik kata semua cakap manusia, makna perkara yang tak jelas, boleh dipakai, boleh ditolak. Kalau dia cakap orang yang ada dalam kubur ini, dia tunjuk kepada kubur Nabi SAW. Imam Malik ni orang Madinah. Kecuali cakap orang yang ada dalam kubur ini. Kalau orang ni cakap, tak ada khilaf. Kalau aku cakap, siapa ini cakap, ada berbeza, tak sabit dalam hadis-hadis ini boleh jadi pendapat aku betul, pendapat aku salah. Itu ijtihad. Nabi kata, man ijtahada fa asaba falahu ajran wa man ijtahada fa akhta falahu ajrun wahid. Barang siapa yang berijtihad, sama ada dia hakim ataupun ulama, dalam suatu hukum yang tidak jelas, yang tidak nyata, dia ijtihad hukum, lalu dia betul, dapat 2 pahala. Barang siapa yang berijtihad, tiba-tiba ijtihad dia salah ijtihad dia, maka dapat 1 pahala. Boleh pahala juga. Ini dalam masalah. Semua kata sembahyang wajib. Tak ada mazhab kata sembahyang tak wajib. Itu bukan mazhab dah, tu sesat. Yang khilafnya benda-benda cabang saja. Ini kena tahu. Benda-benda cabang saja. Jadi dengan balah dalam masalah benda cabang. Dengan sebab itu kena pondok-pondok kita, sekolah-sekolah agama kita kena belajar tarikh tasyri'. Tarikh sejarah hukum syariat. Sejarah ulama-ulama, tabaqatul ulama, kena belajar sejarah ulama-ulama. Kerana ulama ni dia lahir tahun sekian, mati tahun sekian. Lahir tahun sekian, mati tahun sekian. Contohnya antara mazhab Asy'ariyah dan Maturidiyah, mazhab Syafi'i. Syafi'i ni fiqh. Asy'ariyah ni mazhab akidah. Syafi'i mati, Abu Hasan Asy'ari tak lahir lagi. Mazhab Asy'ariyah. Masa Imam Syafi'i, Abu Hasan Asy'ari tak ada. Timbul mazhab Asy'ariyah. Adakah Syafi'i Asy'ariyah juga? Asy'ariyah tak ada lagi masa tu. Macam mana? Abu Hasan Asy'ari lahir kemudian. Ini kita tak baca. Ini ada zaman dulu orang kata interview Tok Imam. Tanya orang aja Tok Imam lah, ada ngaji-ngaji sikitlah. Nabi Muhammad mazhab apa? Mazhab Syafi'i dia kata. Syafi'i zahir bila? Syafi'i zahir ni Nabi Muhammad mati, Syafi'i tak ada lagi. Orang Hanafi pula, Imam mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi pula. Ini kita kena faham. Jadi kepada yang tidak mendalami, kena taklid mazhab-mazhab ni. Kepada yang mendalami, yang mengaji, tengok ini hadis sahih, ini hadis tak sahih, ini kuat, tak ada masalah. Tak ada masalah, dia memilih hujah yang lebih kuat. Pilih hujah yang lebih kuat. Jangan hujah kita nak. Kalau hujah kita nak, tak jadi. Mazhab Hanafi kata soto dengan udang, mazhab Hanafi kata soto dengan udang, tak dia makan. Siapa yang kata boleh makan, ikut siapa yang lah, boleh makan soto. Itu tak jadi. Itu tak betul. Tengok hujah-hujah dia. Hujah-hujah dia, kita kena faham. Macam mana dalam masalah al-ta'imah, masalah makanan ni, mazhab Syafi'i ni dia ada pakar dia.
Ad-Damiri, pengarang kitab Hayatul Hayawan Al-Kubra. Kitab bahas mengenai binatang. Dalam kitab ini menyebut senarai ratus jenis binatang. Binatang ni ada racun, hak ni tak ada racun. Binatang ni ada mudarat, ni tak ada mudarat. Ini kepakaran ulama-ulama zaman dulu, orang putih ambil. Jadi ada kitab orang Islam sekarang. Binatang ni ada mudarat, binatang ni ada mudarat, binatang ni tak ada mudarat, tak ada mudarat. Jadi Syafi'i dia ada alasan dalam masalah ini. Ya. Para Ahlul Bait merupakan keluarga Muhammad SAW yang beriman. Mereka tetap mempunyai kedudukan yang mulia sisi Allah dan Rasulnya SAW, serta disanjung oleh para sahabat, termasuk dalam ta'rif Ahlul Bait ialah zuriat dan isteri-isteri Muhammad SAW yang disebut oleh Allah meneruti firman-Nya, wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimnas salata wa atinaz zakata wa ati'na Allah wa rasulah innama yuridullahu liyudhhiba ankum ar-rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Suratul Ahzab ayat 33. Wahai isteri-isteri Nabi, dan hendaklah kalian tetap diam di rumah kalian, serta janganlah kalian mendedahkan diri seperti yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah pada zaman dahulu, dan dirikanlah sembahyang serta berikanlah zakat, dan taatilah Allah kalian kepada Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya Allah perintahkan kalian dengan semuanya itu hanya kerana hendak menghapuskan perkara-perkara yang mencemarkan diri kalian, wahai ahli bait, wahai ahli bait, yakni wahai ahli rumah Nabi, dan hendaklah membersihkan kalian sebersih-bersihnya daripada segala perkara yang keji. Ini menunjukkan bahawa keluarga Nabi ada kelebihan. Sebab sekarang ni ada orang buat hina keluarga Nabi pula. Ini berlaku setelah berlakunya perang Siffin antara Sayyidina Ali dengan Muawiyah. Timbulnya Bani Umayyah. Terdapat khalifah-khalifah Bani Umayyah ni yang zalim, tak dinafikan, sehingga mencela Sayyidina Ali, mencela anak beranak Nabi. Terdapat kalangan Khalifah Abbasiyah, kerana nak tegakkan kerajaan Bani Abbas, tindah anak beranak Nabi, zuriat Nabi, buat zalim. Takut orang ni jadi raja, berebut takhta. Ini zaman mutaakhir. Sehingga cela dalam khutbah jemaat. Dalam khutbah jemaat, bila naik Umar bin Abdul Aziz, buang cela khutbah jemaat ni. Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba. Tukar dengan ayat ni. Umar bin Aziz tukar dengan ayat khutbah yang kedua. Belum pada tu, khutbah yang kedua cela anak beranak Nabi. Siapa begitu sekali kerana pertelekahan politik sama Islam antara Sunni dan Syiah. Dan bukan semua anak beranak Nabi itu Syiah belaka. Tidak. Ada anak beranak Nabi yang mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab macam-macam. Ini ada orang bukan anak beranak Nabi pun ikut Syiah. Jadi begitu. Ini khilaf dalam masalah politik. Timbul cela mencela. Jadi tak boleh cela anak beranak Nabi. Anak Nabi mesti dibela dan dipertahankan. Jangan siapa cela. Hadis Nabi SAW sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha. An Ummu Salam jallala 'ala al-Hasan wal Husaini wa Ali wa Fatimah kisaan, thumma qala Allahumma haula'i ahlu baiti wa khassati adhib anhum ar-rijsa wa tahhirum tathira. Riwayat Tirmizi dan Imam Ahmad. Sesungguhnya Nabi SAW menyelimutkan Hasan Husain, cucu dia, Ali dan Fatimah, menantu dan anak perempuan dia, dengan pakaiannya. Kemudian baginda bersabda, Ya Allah Tuhanku, mereka semua adalah keluargaku. Hilangkanlah segala kekotoran dosa daripada mereka dan bersihkanlah mereka dengan sebersih-bersihnya. Ini ada hadis. Nabi tetap memuliakan anak dia Fatimah yang ada pada masa dia, anak yang satu-satunya masa dia wafat. Sayyidina Ali menantu dia, Hasan Husain cucu dia. Allah juga memberikan sanjungan kepada para sahabat dengan jaminan
diberikan keampunan dosa dan keredaan daripadanya dan disebabkan oleh jasa mereka yang berjuang bersama Allah Ta'ala beri kemuliaan pada sahabat. Tak boleh sila sahabat, walaupun sahabat ni ada buat dosa, buat salah, buat silap, ada kena hukum. Sahabat ni ialah mereka yang dan dengan Nabi dalam keadaan dia masuk Islam. Ini nama sahabat. Orang yang tak dan dengan Nabi bukan sahabat. Tak masuk Islam masa Nabi, walaupun dia hidup masa Nabi dia tak masuk Islam, itu bukan sahabat. Bukan sahabat. Sahabat ni mereka yang masuk Islam bertemu dengan Nabi. Ini. Ada kalangan yang tak sempat bertemu dengan Nabi. Ada. Itu bukan sahabat. Allah Ta'ala berfirman, "Laqad taballahu 'ala an-nabi wal muhajirin wal ansar alladhina ittaba'uhu fi sa'atil usrah min ba'di ma kada yazighu qulubu fariqin minhum thumma taba 'alaihim innahu bihim raufur rahim." Surah At-Taubah ayat 117. Sesungguhnya Allah telah menerima taubat Nabi dan orang-orang Muhajirin dan Ansar yang mengikutinya berjuang dalam masa kesukaran. Sesudah hampir-hampir terpesong hati segolongan daripada mereka daripada menuruti Nabi untuk berjuang, kemudian Allah menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah amat belas kasihan lagi maha mengasihi terhadap mereka. Dosa-dosa para sahabat diampuni oleh Allah Ta'ala dengan Quran. Dosa para sahabat. Dengan sebab itu, ada sahabat yang buat dosa, yang buat silap, jangan kita cela. Kita minta Allah Ta'ala ampunkan mereka. Firman Allah Ta'ala, "Laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa asabahum fathan qariba." Surah Al-Fatah. Maksudnya, demi sesungguhnya Allah redha akan orang-orang yang beriman ketika mereka memberikan bai'ah, pengakuan taat setia kepadamu, wahai Muhammad SAW, di bawah naungan pohon yang termaklum di Hudaybiyah. Maka dengan itu ternyata apa yang sedia diketahuinya tentang kebenaran iman dan taat setia yang ada dalam hati mereka. Lalu dia menurunkan semangat tenang, tenteram kepada mereka dan membalas mereka dengan kemenangan yang dekat masa datangnya. Iaitu mereka yang berbai'ah dengan Nabi di bawah pohon Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Ini diredha oleh Allah Ta'ala dan Al-Quran. Tak boleh. Jumlah mereka ribu juga ramai. Bukan seorang dua. Tak boleh. Termasuk Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu an. Walaupun Sayyidina Uthman dia ditahan di Mekah, dia tak ada. Nabi kata, ini tangan Uthman. Uthman masuk dalam ayat ni. Nabi kata, Uthman masuk dalam ayat ni. Diredha oleh Allah Ta'ala. Ada kelemahan-kelemahan dia tak boleh cela. Sabda Rasulullah SAW, "La tasubbu ashabi, la tasubbu ahadan min ashabi, fa in ahadakum law anfaqa mithla uhudin dhahaban, ma adraka mudda ahadihim wala nasifah." Jangan sekali-kali kalian memaki mencela para sahabatku, maka demi Tuhan yang diriku berada dalam genggamannya, seandainya ada seorang dalam kalangan kamu menyumbangkan emas sebesar bukit Uhud, saya tidak akan menyamai kelebihan secupok atau separuh daripadanya yang disumbangkan oleh mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini berlaku bila Khalid bin Walid membunuh tawanan perang. Sedangkan Nabi larang bunuh tawanan perang. Tawanan tak boleh dibunuh. Jangan bunuh perempuan, jangan bunuh kanak-kanak. Jangan bunuh. Sebab Khalid bin Walid ni, dia penglima. Orang yang bengih, yang baik. Kita baca dalam Muqaddimah Aqidah no. Bila kaum Juzaimah menyebut sabakna. Kami tinggal agama asal, tak mengucap dua kalimah syahadah. Tak kata asyhadu alla ilaha illallah, tak sebut dua kalimah syahadah. Khalid bunuh. Oleh Muhammad kata, aku tak mau bunuh, Nabi larang.
Khalid bunuh. Lalu bila balik di Mekah, masa pertama Mekah, Allah SWT lapor ke Nabi. Nabi menegur Khalid. Ini perbuatan yang salah, yang tak betul. Dan Abdul Rahman bin Auf marah ke Khalid. Marah ke Khalid. Mu ni ikut perang jahiliah. Ikut perang jahiliah. Mu balas zaman jahiliah dulu nak bawa masa Islam. Kata Rahman bin Auf. Rahman bin Auf ni orang yang awal masuk Islam. Khalid ni orang kediang masuk Islam. Masuk Islam kediang. Rahman bin Auf ni orang dulu. Lalu Khalid maki Rahman bin Auf. Khalid maki Rahman bin Auf. Rahman masuk Islam dulu. Khalid pun sahabat Nabi juga. Sahabat Nabi. Nabi keluar dia Saifullah wa Saifur Rasulih. Pedang Allah dan pedang Rasulnya Khalid balik ni. Dia maki Rahman bin Auf. Rahman bin Auf ni sahabat yang awal. Nabi kata, la tasubbu ashabi. Jangan maki sahabatku. Sesungguhnya secupuk yang dibelanja oleh seorang sahabat atau separuh cupuk tak sama dengan sebesar emas besar Bukit Uhud yang dibelanjakan oleh orang yang bukan sahabat. Kerana mereka masuk Islam masa susah, masa ditekan, masa ditindas, masa Islam lemah. Dengan sebab itu Allah gandakan pahala mereka lebih pada orang lain. Tak boleh cela para sahabat. Ini. Berwaspadalah hal ini, hal demikian, kerana pertelengkahan dalam perkara ini akan menyebabkan ketelanjuran yang menyesatkan pada zaman mutakhir. Zaman mutakhir ini banyak orang jadi terlanjur, tegur pada sahabat, kritik pada sahabat, cela pada sahabat, tak boleh. Kita kena minta Tuhan ampunkan pada sahabat kalau dia buat silap. Wallahu a'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. Allah tidak sekali-kali akan membiarkan orang-orang yang beriman dalam keadaan yang kamu ada sekarang. Dan jangan sekali-kali orang kafir menyangka bahawa kami membiarkan mereka hidup lama itu baik bagi diri mereka. Kerana sesungguhnya kami membiarkan mereka hanyalah supaya mereka bertambah dosa di dunia. Dan mereka pula beroleh azab seksa yang menghina di akhirat. Allah tidak sekali-kali akan membiarkan orang-orang yang beriman dalam keadaan yang kamu ada sekarang, mencampur aduk mukmin dan munafik. Bahkan ia tetap menguji kamu sehingga ia memisahkan yang buruk munafik daripada yang beriman, yang baik. Dan Allah tidak sekali-kali akan memperlihatkan kepada kamu perkara-perkara yang lain. Akan tetapi Allah memilih dari rasul-rasulnya sesiapa yang dikehendakinya untuk memperlihatkan kepadanya perkara-perkara yang gaib itu. Oleh itu berimanlah kamu kepada Allah dan rasul-rasulnya. Dan jika kamu beriman dan bertakwa, maka kamu akan beroleh pahala yang besar. Dan jangan sekali-kali orang yang bakhil dengan harta benda yang dikurniakan Allah kepada mereka dari kemurahannya menyangka bahawa keadaan bakhilnya itu baik bagi mereka. Bahkan ia adalah buruk bagi mereka. Mereka akan dikalungkan, diseksakan dengan apa yang mereka bakhilkan itu pada hari kiamat kelak. Dan bagi Allah jugalah hak milik segala warisan isi langit dan bumi. Dan ingatlah
Allah amat mengetahui dengan mendalam dalam akan segala yang kamu kerjakan. Kita sambung tafsir minggu lepas. Yang Allah sebut, orang kafir jangan nyangka mereka tak kena bala hari ni. Mereka panjang umur, mereka sihat. Baik pada mereka. Sebenarnya Allah Ta'ala beri peluang pada mereka untuk bertaubat. Untuk insaf dan sedar. Mikir. Guna akal. Beza antara baik dan buruk. Ataupun untuk menambahkan lagi dosa mereka, untuk melayakkan mereka masuk neraka. Tuhan beri sihat, beri panjang umur, beri masa, suruh mikir. Degil juga lawan Islam. Tak mahu ikut Islam. Untuk melayakkan jadi ahli neraka. Dengan dosa yang banyak-banyak itu. Lagi lama hidup, banyak lawan Islam, lagi banyak dosa. Itu satu hal. Dalam bahagian yang kedua, ada orang cabar, boleh tak Nabi bezakan mana beriman, mana tak beriman. Ini perkara hati manusia. Serah pada Allah Ta'ala. Ma kana lidhal mu'minina ala ma antum alai hatta yamizal khabitha min at-tayyib wa ma kana lidhalikum ala al-ghaib. Allah tidak membiarkan orang yang beriman dalam keadaan begitu sahaja. Allah Ta'ala uji dan coba mereka. Allah Ta'ala coba mereka dengan ujian-ujian. Bila berlaku ujian macam perang Uhud itu, ternyata mereka yang benar beriman dan mereka yang munafik. Begitulah Allah Ta'ala jadikan Islam ni maka masa untuk menang. Tujuan apa? Tujuan untuk diuji dan dicoba, untuk ditapih oleh Allah Ta'ala. Untuk melihat mereka yang benar-benar beriman, yang ikhlas. Mereka yang tak ikhlas akan lari, akan keluar, akan meninggalkan perjuangan Islam. Bahkan dia meninggalkan Islam tu. Ini penapisan yang Allah Ta'ala buat. Lambat sangat berjaya Islam ni, lambat sangat menang ni. Sampai bila-bila tak tahu. Bahkan Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ada Nabi-Nabi yang melihat kemenangan. Nabi Daud, Nabi Sulaiman, melihat kejayaan negara yang ditegakkan negara besar. Ada Nabi yang mati, wafat. Nabi Musa, Nabi Harun wafat. Tak sempat melihat kekalahan musuh-musuh Islam itu. Tak sempat melihat Bani Israel menang masuk ke Palestin dan menegakkan pemerintahan yang beraman dengan kitab Taurat. Tak sempat. Bahkan ada Nabi yang mati keseorangan, Ashabur Ras, dikurung dalam telaga. Nabi ini dia letak batu, mati situ seorang. Ada itu. Allah Ta'ala nak uji manusia, coba manusia. Adakah mereka insaf balik pada Allah ataupun tidak? Allah Ta'ala tak nampakkan perkara yang gaib. Allah Ta'ala hatta yamizal khabitha min at-tayyib, sehingga terbeza antara perkara yang baik, iman, Islam, dan perkara munafik yang kafir, jelas. Wa ma kana Allah liyutlakum 'alal ghaib walakin Allah yattabi min rusulihi man yasha. Allah Ta'ala tidak menunjukkan dengan nyata perkara yang gaib. Bukan benda gaib itu Allah Ta'ala tunjuk belaka. Allah Ta'ala pilihkan dengan Rasulnya nampak benda-benda yang akan datang. Nabi kita pun ada Nabi sabda akan berlaku, akan datang, berlaku, akan datang. Ada hadiah-hadiah itu. Benda-benda yang Tuhan beritahu. Nabi beritahulah. Benda Tuhan tak beritahu, Nabi tak beritahu. Sebab itu Allah Ta'ala suruh Nabi Musa mengaji dengan Khadir alaihissalam. Nabi Khadir ni dia bukan Rasul. Tuhan beritahu pada dia benda yang akan datang, yang berlaku. Mungkin belajar dengan Khadir. Orang yang duduk di Majma'ul Bahrain, tempat bertemu dua laut. Nabi Musa pergi.
maka zahirlah ilmu-ilmu yang Tuhan beri pada hamba-hamba yang dipilih untuk mengisafkan Nabi Musa. Walaupun Nabi Musa ni besar pada Nabi Khadir lagi. Nabi Musa adalah Rasul Ulul Azmi. Khadir ni Nabi saja. Yang kita anggap Khadir lebih pada Musa, tidak. Allah Ta'ala beri pengajaran. Bahkan dalam perkara yang tersirat dalam perang Badar sebagai contoh, Nabi pilih satu kawasan jadi markas operasi tentera Islam. Lalu seorang sahabat dia, Rasulullah, adakah Rasulullah pilih tempat ini wahyu daripada Allah Ta'ala atau pandangan peribadi, pandangan akal Rasulullah sendiri? Rasulullah kata, pandangan aku bukan wahyu daripada Tuhan. Sahabat tu kata, sini tak boleh buat markas, kerana di Badar ni ada mata air, ada cerong. Cerong duduk depan kita. Kalau kita buat markas sini, musuh boleh ambil air situ. Musuh boleh ambil air, bekalan untuk dia. Lebih baik kita pergi ke depan lagi, duduk kawasan air, boleh kita tak boleh ke musuh. Sekap bekalan musuh. Lalu Nabi doa pada sahabat ni. Pandangan sahabat. Nabi pilih pindah markas di tempat yang baru. Maka orang Islam saja yang dapat bekalan air, musuh tak dapat bekalan air. Ini kadang-kadang bukan Tuhan beritahu kepada Nabi. Ada Tuhan beritahu, ada Tuhan tak beritahu. Fa aminu billahi wa rusulih. Maka berimanlah kamu dengan kepada Allah dan Rasulnya. Percaya pada Allah, percaya pada Rasul. Apa yang Rasul beritahu, ikut. Yang Rasul larang, tinggal. Wa in tu'minu wa tattaqu falakum ajrun azim. Dan jika kamu beriman dan bertakwa kepada Allah, ikut perintah, tinggal larangannya dengan rasa takut dan hati-hati, falakum ajrun azim, maka bagi kamu pahala yang sangat besar. Sehingga satu kebajikan diganda 10 kali ganda. Ada yang tak tahu berapa banyak kali ganda. Ada amalan tak tahu berapa banyak kali ganda. Puasa contohnya. Ada amalan-amalan yang lain. Semangat fi sabilillah digandakan 700 kali ganda. Sedekah 10 kali ganda. Semangat sabilillah 700 kali ganda. Pasal apa? Sedekah ni kita nampak orang ni tak sihat, orang ni buta, orang ni tepuk, orang ni uzur, orang ni cacat, ni sedekah. Nampak sejik orang duduk buat. Sabilillah ni menang kedok tak tahu. Dia guna kedok tak tahu. Dia belanja kedok tak tahu. Ini menguji dalam diri kita. Dengan sebab itu sumbangan sabilillah ni digandakan 700 kali ganda. Besar. Wala sabanna alladhina yabkhalu bima atahumullah min fadli wa khairal lahum. Jangan menyangka oleh orang yang bakhil untuk menyumbangkan apa yang Tuhan beri pada mereka, membawa kebaikan kepada mereka. Jangan. Bal huwa syarrul lahum, bahkan membawa keburukan, kejahatan kepada mereka. Keburukan pada mereka. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Akan dililitkan pada diri mereka apa yang mereka bakhil itu pada hari kiamat. Terutamanya bakhil nak buat yang wajib. Nak nafkah anak isteri hak wajib, bakhil juga. Wajib dia beri nafkah pada anak isteri dia. Bakhil. Ada jenis manusia kedekut begitu. Duk taruh je. Bini dia susah, anak dia susah. Zakat yang diwajibkan, harta dia lebih, wajib kena keluar zakat. Ini yang wajib. Yang ni jaga harta dia jadi belik di tubuh dia, jadi belik api neraka pada hari kiamat. Dia letakkan kalung api neraka. Harta jadi kalung api neraka. Yang melilit tubuh dia, jangan. Ingat, dia bijak, dia pandai, dia cerdik bila dia bakhil. Tak tunaikan nafkah yang wajib, belanja yang wajib tak tunaikan. Ini amaran Allah. Walillahi mirathus samawati wal ard. Dan bagi Allah segala warisan harta benda yang ada di langit dan bumi adalah milik Allah. Semua hak Allah Ta'ala berlaku. Allah Ta'ala beri kita sebagai pemegang amanah untuk menunaikan tanggungjawab kepada harta itu. Tunaikan kewajipan daripada harta itu. Sama ada yang wajib, yang mesti ditunaikan, ataupun yang sunat, ataupun yang harus.
bukannya sia-sia. Wallahu bima ta'maluna khabir. Dan Allah dengan apa yang kamu kerjakan semuanya diketahui. Semua yang kamu belajar, kamu buat, Allah Ta'ala tahu mereka. Mu ikhlas, tak ikhlas kerana Allah Ta'ala tahu apa yang ada dalam hati kita. Bukan apa yang zahir saja. Wallahu alam.